Pada mulanya, semuanya tampak sempurna. Senyuman manis yang sering terukir di wajah Siti Nordiana di layar kaca membuat ramai menyangka hidupnya seindah lagu-lagu cinta yang sering dia nyanyikan. Namun, di balik cahaya glamour dan tepukan gemuruh para peminat, tersembunyi sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan. Sebuah kisah luka yang selama ini dia simpan kemas dalam diam. Kini, setelah bertahun-tahun membisu, Siti Nordiana akhirnya membuka mulut dan membiarkan masyarakat menyelami lautan kesedihan yang selama ini dia telan seorang diri. Kisah bermula bukan di pentas hiburan, tetapi di ruang sunyi sebuah rumah yang menjadi saksi retaknya ikatan kasih antara dia dan Faisal Yusuf. Perkahwinan mereka yang hanya bertahan setahun bukan sekadar kegagalan cinta dua insan, tetapi merupakan titik tolak penderitaan emosi yang memanjangkan bayangnya hingga ke hari ini. Siti Nordiana, wanita kuat yang selama ini berdiri teguh walau ribut melanda, kini memilih untuk mengangkat bendera putih. Bukan kerana lemah, tetapi kerana dia akhirnya sedar, diam tidak lagi menyelamatkan. Pada tahun itu, saya pikir saya sudah temui kebahagiaan. Luahnya dengan suara yang hampir berbisik, tetapi cukup untuk membuat siapa saja yang mendengarnya terdiam. Saya berkahwin dengan harapan, bukan dengan pengetahuan. Perkahwinan dengan Faisal Yusuf, pelakon kacak yang pernah mencuri perhatian ramai, menjadi satu mimpi indah yang akhirnya berubah menjadi mimpi ngeri. Siti Nordiana cuba menyelamatkan rumah tangga mereka, tetapi setiap usaha yang dilakukan bagaikan melempar air ke daun keladi. Faisal tidak sama seperti dahulu, dan kebenaran itu menyakitkan. Dalam diam, dia menahan segala tohmahan, fitnah, dan beban kerja yang semakin berat. Dunia hiburan tidak pernah tidur. Ketika rumah tangga bergola, dia masih perlu tampil di pentas, tersenyum di depan kamera, menjawab soalan media yang kadangkala menyakitkan. Dan yang paling menyayat hati, dia tetap perlu menyanyi, menyampaikan lagu-lagu cinta, sedangkan hatinya sendiri telah hancur berkeping-keping. Suaranya merdu, tetapi jiwanya kosong. Ketika rakan-rakan artis meraihkan kejayaan pribadi, Siti Nordiana pulang ke rumah dengan mata yang sembab dan hati yang terluka. Dia cuba menjadi istri yang sabar, ibu yang penyayang, dan artis yang profesional. Tetapi semua itu datang dengan harga yang mahal. Saya kehilangan diri sendiri, katanya menunduk. Saya terlalu sibuk menjaga hati orang lain, sampai saya abaikan luka saya sendiri. Faisal, walaupun dahulu menyayangi, mula berubah. Dingin, menjauh dan akhirnya menyakitkan. Namun, titik paling perit dalam hidupnya bukan ketika Faisal pergi, tetapi ketika dia perlu menjelaskan kepada anaknya mengapa ayah mereka sudah tiada dalam hidup mereka. Siti Nordiana, dengan mata yang berkaca, mengaku bahawa itu merupakan saat paling mencabarnya sebagai seorang ibu. Anak saya bertanya, kenapa ayah tak balik? Dan saya tak tahu nak jawab macam mana. Tekanan kerja pula tidak pernah memberi ruang untuk dia bernafas. Dalam satu kejadian yang tidak pernah dikongsikan kepada umum, Siti Nordiana mengalami serangan panik di belakang pentas sebelum satu persembahan besar. Nafasnya sesak, tangannya menggigil, dan dadanya terasa seperti hendak meletup.
Semua itu berpunca daripada tekanan emosi yang dia pendam terlalu lama. Tekanan menjadi wanita yang sempurna, walhal dalam dirinya berperang dengan kesedihan yang tiada penghujung. Dan akhirnya, dia memilih untuk melepaskan, bukan Faizal semata, tetapi melepaskan penderitaan yang menghantuinya selama ini. Perceraian bukan keputusan yang mudah, apatah lagi di mata masyarakat yang sering menjadikan wanita sebagai sasaran. Tapi bagi Siti Nordiana, itu adalah satu-satunya jalan untuk dia menyelamatkan sisa-sisa dirinya yang masih tinggal. Dia tidak mahu menjadi mangsa selamanya. Dia tidak mahu anaknya membesar dalam persekitaran yang penuh kepura-puraan. Dan yang paling penting, dia mahu hidup, bukan sekadar bertahan. Kini, setiap kali dia melangkah ke pentas, ada sesuatu yang berbeza dalam dirinya. Ada kekuatan baru yang terpancar di balik sorot mata sayunya. Tetapi perjalanan ini masih panjang. Bekas luka tidak mudah pudar. Ada hari di mana dia masih menangis dalam senyap, ada malam di mana dia terjaga dan merindui sesuatu yang dia sendiri tidak pasti. Dan yang paling menyedihkan, masih ada banyak hal yang belum dia kongsikan, termasuk satu rahasia besar yang menyelimuti detik-detik terakhir sebelum dia menandatangani surat cerai itu. Apa yang sebenarnya berlaku pada malam terakhir itu? Kenapa Faizal tiba-tiba berubah secara drastik? Dan apakah yang selama ini Siti Nordiana sembunyikan daripada semua orang, termasuk rakan terdekatnya sendiri? Suatu hari nanti, dia berjanji akan menceritakan segalanya, tapi hari itu belum tiba. Dan kita hanya mampu menunggu. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Siti Nordiana akan bangun. Bukan kerana dia perlu bersiap ke set penggambaran atau menyusun nota lagu baharu, tetapi kerana tubuhnya sudah terbiasa dengan sunyi. Sunyi yang menyapa ketika Faizal sudah tiada dan anaknya masih lena. Di ruang tamu kecil, rumahnya yang berbau kopi dan tuala bayi, dia hanya duduk, menatap keluar jendela yang menghadap pokok ciku tua. Di situlah dia mula berbicara dengan dirinya sendiri. Ada satu mug kopi putih yang retak di bahagian pemegang. Mug yang Faizal hadiahkan padanya semasa ulang tahun perkahwinan pertama. Dia masih simpan. Retaknya kecil, tapi cukup untuk membuat kopi menitis jika tidak berhati-hati. Mug itu kini tidak digunakan. Hanya menjadi perhiasan yang mewakili kenangan pahit dan manis. Kadangkala, dia tertanya, "Kenapa aku tak buang saja?" Tapi dia tahu, ada sesuatu dalam hati kecilnya yang masih enggan melepaskan semuanya. Melepaskan tidak bermaksud melupakan. Dan itulah dilema paling besar yang dia hadapi setiap hari. Ketika anaknya, Ryan, bangun tidur dan berjalan sambil memeluk bantal kecil berwarna biru, Siti Nordiana akan tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman wanita bahagia, tapi senyuman seorang ibu yang cuba menjadikan dunia tempat yang lebih tenang untuk anaknya. Ryan tidak tahu apa-apa. Baginya, ibu adalah dunia, dan ayah hanya tinggal dalam gambar di dinding. Gambar Faizal memeluk Ryan semasa bayi. Gambar itu juga sudah mulai pudar warnanya. "Kenapa ayah tak pernah telefon?" tanya Ryan satu malam ketika mereka menonton cerita kartun bersama. Siti Nordiana terdiam lama. Dia cuba senyum, cuba menukar topik, tetapi Ryan bukan lagi anak kecil yang mudah dipujuk dengan gula-gula. Anak itu sudah mula bertanya soalan yang dia sendiri sukar jawab. Dan malam itu, selepas Ryan tidur,
dia menangis di bilik air. Menangis tanpa suara. Takut anaknya mendengar. Di cermin, wajahnya sudah tidak seperti dahulu. Mata bengkak, pipi cengkung, dan garis halus di tepi bibir. Semua itu bukan sekadar tanda usia, tetapi bekas luka batin. Ada hari-hari di mana dia cuba menulis lagu. Liriknya banyak tentang kehilangan, tentang kerinduan yang tidak pernah terbalas. Namun bila musik mula dimainkan, air matanya jatuh dahulu sebelum kata-kata sempat dinyanyikan. Dia menyimpan semua draft itu dalam satu folder komputer yang dinamakan Untuk Aku. Tiada siapa yang pernah baca, tiada siapa yang pernah dengar. Dia tahu dunia hanya mahu melihat dia sebagai nana yang kuat, bukan wanita yang patah tetapi enggan runtuh. Orang ramai hanya nampak Siti Nordiana di pentas, di TV, di billboard. Mereka tepuk tangan bila dia menyanyi lagu cinta, tanpa tahu lagu itu adalah kisah hidupnya sendiri. Mereka kagum dengan ketabahannya, tanpa tahu setiap hari dia bertarung dengan bayang-bayang Faizal yang masih menghuni rumah mereka. Kadang-kadang, dia rasa seperti Faizal masih ada di dapur, di bilik tiur, di tempat duduk belakang kereta. Mungkin itu hanya bayangan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum selesai. Setiap kali dia melintasi lorong yang pernah menjadi tempat Faizal, tunggu dia balik dari kerja, dia akan perlahan-lahan pusing muka, tak sanggup melihat. Ada warung kecil di hujung jalan itu, tempat mereka sering duduk minum teh tarik sambil berbicara tentang masa depan. Kita nak pindah ke rumah lebih besar nanti, ya? Faizal pernah kata. Tapi rumah itu tak pernah wujud. Masa depan itu tak pernah datang. Yang tinggal hanya janji yang terbakar di bawah abu kenangan. Di dalam bilik tidur, masih ada sehelai kemeja Faizal yang tergantung di belakang pintu. Kemeja warna hijau zamrud, warna kegemarannya. Dia pernah cuba buang, tapi tangan terhenti. Kalau aku buang ini, aku buang semua kenangan sekali, bisiknya perlahan. Jadi, dia biarkan. Biarkan ia tergantung seperti bagaimana hatinya masih tergantung di antara cinta dan kecewa. Faizal bukan lelaki jahat. Itulah yang paling menyakitkan. Dia pernah menjadi lelaki yang lembut, yang baca doa sebelum tidur, yang masakan nasi goreng bila Nana sakit. Tapi entah kenapa, suatu hari semuanya berubah. Mula-mula jarang bercakap, kemudian jarang pulang, dan akhirnya dia hanya menjadi suara di telefon, dingin dan penuh jarak. Tidak ada satu pun pergaduhan besar. Hanya ada senyap, senyap yang membunuh perlahan-lahan. Ramai orang bertanya, kenapa hanya setahun, kenapa tidak cuba lagi? Tapi mereka tidak tahu, dalam setahun itu dia sudah cuba lebih daripada 10 tahun usaha. Sudah berjumpa kaunselor, sudah berdoa malam-malam, sudah menulis surat yang tidak pernah dihantar. Dan akhirnya, dia tahu. Kadang-kadang cinta bukan tentang bertahan, tapi tentang melepaskan dengan maruah. Kini hidupnya adalah tentang membina semula, batu demi batu. Ada masa dia gagal, tergelincir, jatuh. Tapi ada juga masa dia berdiri semula lebih kuat. Dia belajar ketawa semula walaupun tidak selancar dahulu. Dia belajar menikmati teh panas seorang diri tanpa perlu berkongsi cerita hariannya dengan sesiapa. Dan dia belajar bahawa dia tidak perlu menjadi sempurna untuk layak bahagia. Namun, satu petang hujan lebat,
Ketika dia memandu pulang dari satu sesi rekaman, telefon bimbitnya berbunyi. Nama yang muncul di skrin hampir membuatkan jantungnya berhenti. Bukan nama Faizal, bukan nama peguam, tetapi seseorang yang menyimpan rahasia paling besar tentang perkawinan mereka. Suara di hujung talian berkata perlahan, "Saya rasa Puan perlu tahu sesuatu tentang malam terakhir itu." Dan pada saat itu, semua memori lama kembali. Deru nafas Faizal ketika dia tinggalkan rumah buat kali terakhir, nota kecil yang pernah tersembunyi dalam dompetnya, dan satu fail merah yang selama ini dia tidak pernah buka. Fail yang kini terletak dalam laci terkunci. Apa sebenarnya yang berlaku pada malam terakhir mereka sebagai suami istri? Kenapa Faizal tidak pernah kembali semula? Dan apakah kaitan fail merah itu dengan panggilan yang baru diterima? Dalam sunyi, dalam luka, dalam kekuatan seorang wanita. Kebenaran masih menunggu untuk dijelaskan. Hujan masih belum berhenti. Langit di luar tingkap kelihatan kelabu, dan bunyi rintik air yang menitik dari hujung bumbung seakan menjadi latar bunyi kepada emosi yang mula berkocak dalam dada Siti Nordiana. Dia genggam telefon erat, seperti mahu menahan suara yang baru sahaja dia dengar daripada terus mengalir ke dalam tulang belakangnya. "Saya rasa Puan perlu tahu sesuatu." Tentang malam terakhir itu, suara itu masih terngiang. Perlahan, penuh rahsia, dan membawa satu beban yang tidak dapat dijelaskan. Dia tidak bertanya lanjut. Tidak pada waktu itu. Suaranya tersekat, lidahnya keluh. Setelah panggilan itu tamat, dia hanya mampu duduk dalam kereta, mendengar bunyi pengelap cermin bergerak perlahan. Jari jemarinya menggigil, bukan kerana sejuk, tetapi kerana nalurinya tahu. Sesuatu yang besar sedang menanti untuk terbongkar. Sesuatu yang dia selama ini fikir sudah selesai. Fail merah itu. Ya, fail yang Faizal tinggalkan di tepi rak buku sebelum pergi. Dia tidak pernah membukanya, bukan kerana lupa, tetapi kerana takut. Dalam dunia Siti Nordiana, ada terlalu banyak hal yang dia pelajari untuk tidak disentuh, dan fail itu adalah salah satunya. Warna merahnya pekat, sedikit lusuh di penjuru. Seperti sudah lama dipindah dari tangan ke tangan. Di atasnya tiada label. Hanya satu koretan kecil yang ditulis dengan pen untuk Nana. "Bila kamu sudah bersedia." Dia tidak pernah bersedia, tapi malam itu, setelah Rayyan tidur, dia ambil fail itu perlahan-lahan dari rak. Setiap langkah ke meja makan terasa berat. Jantungnya berdegup kuat, dan tangannya sejuk. Dia meletakkan fail itu di hadapannya, memerhati selama beberapa menit seolah-olah ia mampu menjawab semua soalan yang menghantui. Lalu dengan nafas dalam, dia buka perlahan-lahan, tapi halaman pertama kosong. Halaman kedua hanya gambar. Gambar lama mereka berdua semasa bulan madu, gambar Faizal memeluknya dari belakang, senyum yang waktu itu kelihatan jujur. Namun di belakang gambar itu ada tulisan yang hampir pudar. "Kau takkan faham kenapa aku terpaksa buat semua ni." Apa maksudnya? Apa yang Faizal terpaksa buat? Dia selak lagi halaman ketiga. Kali ini sekeping surat. Surat itu ditulis tangan panjang, tapi tulisan Faizal berubah-ubah. Kadang kemas, kadang bercakar, seperti ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Ayat-ayatnya tidak tersusun. Seolah-olah Faizal sedang melawan sesuatu dalam dirinya. Kata-kata seperti, "Aku bukan siapa yang kau fikirkan," dan "Kalau mereka tahu,
semuanya akan musnah. Muncul berulang kali. Dan kemudian di hujung surat ada satu nama yang dia tidak pernah dengar sebelum ini. Azwan. Siapa Azwan? Nama itu menghantui fikirannya sepanjang malam. Dia tidak boleh tidur. Setiap kali memejam mata, wajah Faizal muncul. Bukan wajahnya yang ceria, tetapi wajah ketika mereka berpisah. Wajah yang tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah dia tahu bahawa semuanya sudah dirancang lama. Keesokan harinya, dia menghubungi semula nombor yang meneleponnya semalam. Tapi suara yang menjawab bukan suara lelaki yang sama. Nombor ini tak pernah buat panggilan. Kata si penerima. Keliru. Dia cuba jejak nombor itu melalui rakan-rakannya di industri. Tapi tiada siapa yang kenal. Dan ketika dia kembali ke fail merah itu untuk menyemak surat tadi, surat itu sudah tiada. Dia tercengang. Fail itu masih berada di tempat yang sama. Gambar masih ada. Tapi surat itu hilang. Seolah-olah tidak pernah wujud. Dia geledah seluruh meja, bawah sofa, celah rak, tapi semuanya sia-sia. Bahkan tulisan di belakang gambar juga mulai kabur. Seperti ada seseorang atau sesuatu cuba memadam bukti bahawa Faizal pernah tinggalkan message untuknya. Malam berikutnya dia bermimpi. Dalam mimpi itu, Faizal berdiri di luar rumah, memakai baju hujan warna gelap. Mukanya samar. Di tangannya, fail merah itu. Tapi kali ini, ia terbakar perlahan-lahan. Api kecil tetapi cukup untuk menyalakan rasa takut yang mencengkam hati Siti Nordiana. Faizal tidak berkata apa-apa. Hanya memandang lama, kemudian berpaling dan berjalan ke dalam kabus. Dia terjaga dengan peluh dingin membasahi dahi. Apakah semuanya hanya ilusi? Apakah surat itu benar-benar wujud? Atau hanya cerminan daripada penyesalan dan rasa bersalahnya sendiri? Namun semuanya menjadi lebih pelik apabila pada hari ketiga selepas panggilan misteri itu, dia menerima sepucuk surat tanpa nama dalam peti pos. Surat itu hanya mengandungi satu ayat yang ditulis dengan tulisan blok. Jangan cari Azwan, ia tak akan bawa kamu kepada jawaban. Hatinya bergetar. Siapa tahu dia sedang mencari nama itu? Siapa tahu tentang fail merah? Dan siapa yang menghapus surat asal? Dia tidak beritahu sesiapa. Tidak Ryan, tidak pengurusnya, tidak kawan rapatnya. Dunia luar masih melihat Nana yang tersenyum, menyanyi di pentas, memberi motivasi kepada wanita lain untuk bangkit. Tapi di dalam, dia dihantui lebih daripada sekadar kenangan. Dia kini dihantui misteri. Dan setiap kali malam tiba, ketika angin meniup langsir dan lampu dapur berkelip perlahan, dia tahu bahawa segala-galanya belum selesai. Faizal, walaupun sudah lama tiada, seolah-olah masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan mungkin Azwan, siapapun dia, adalah kunci kepada semua rahsia ini. Tapi apakah Nana sanggup membongkar semua itu? Apakah benar dia sudah bersedia kali ini untuk mengetahui apa yang berlaku pada malam terakhir itu? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap, lebih rumit yang menanti di sebalik nama itu? Di dalam sunyi rumahnya, dalam hati seorang wanita yang masih mencari, satu soalan terus terngiang. Adakah kebenaran itu akan membebaskan atau memusnahkan segalanya? Dan di luar jendela, hujan masih belum reda. Beberapa hari berlalu. Waktu di rumah terasa lambat. Suara Ryan bermain di ruang tamu tidak lagi menjadi later yang menenangkan.
Kadangkala ia hanyalah gamer, seperti hidup yang sedang dimainkan semula tanpa kawalan. Siti Nordiana cuba menyibukkan diri dengan kerja-kerja rumah, memasak, menyusun mainan, mencuci langsir. Tapi setiap kali dia berhenti untuk menarik nafas, fikiran akan kembali kepada satu nama, tu Azwan. Nama itu bukan sekadar satu bayangan dalam surat. Ia mula muncul dalam mimpi, dalam kenangan kecil yang sebelum ini terasa tidak penting. Suatu pagi, ketika dia membelek album gambar lama, satu tabiat yang jarang dia lakukan sejak Faizal pergi, dia ternampak gambar yang hampir terlepas dari plastik pelindung. Gambar Faizal sedang duduk di sebuah restoran bersama seorang lelaki yang dia tidak pernah sedar wujud sebelum ini. Lelaki itu tidak melihat kamera, tapi tatapan matanya tajam, dalam, dan sangat dikenal entah bagaimana. Di belakang gambar itu hanya satu tulisan ringkas, ditulis dengan pensil. Z, kita kena selesai sebelum dia tahu. Jantung Nana berdetak aneh. Dia tak pernah jumpa gambar itu sebelum ini? Atau mungkinkah dia yang terlalu takut untuk melihat? Dia mula bertanya-tanya. Siapa lelaki itu? Apakah Faizal sedang sembunyikan sesuatu sepanjang perkahwinan mereka? Dan lebih pelik, kenapa semua jawapan datang hanya selepas perpisahan? Selepas kematian, malam-malam berikutnya, Nana mula mencari melalui internet, media sosial, forum, laman tempat artis berbincang. Nama Azwan terlalu biasa, dan itu membuat pencarian menjadi lebih sukar. Namun, suatu malam, dia terjumpa satu artikel lama, bertarikh hampir 10 tahun lalu. Ia tentang produksi drama yang pernah dilakonkan Faizal, sebuah produksi yang hanya ditayangkan sekali sebelum ditarik balik tanpa penjelasan. Dalam senarai pelakon, ada satu nama kecil, tidak menonjol, Azwan H. Tiada gambar, tiada maklumat lanjut. Tetapi satu komen dalam forum bawah artikel itu membuat darahnya sejuk membeku. Saya pernah tengok Azwan tu masa syuting. Dia bukan pelakon. Dia lebih macam penjaga sesuatu. Dan dia rapat sangat dengan Faizal. Terlalu rapat. Pengguna tanpa nama. Apa maksud penjaga sesuatu? Nana tutup laptopnya. Ruang tamu gelap. Hanya bunyi kipas berpusing perlahan dan cahaya samar dari lampu malam. Tapi dalam gelap itu, hatinya makin berat. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang selama ini dia anggap sebagai masalah rumah tangga biasa, sebenarnya jauh lebih dalam dan gelap. Beberapa hari selepas itu, seorang wanita tua muncul di hadapan rumahnya. Wanita itu berjubah kelabu, memegang sebuah tas tangan lama, dan bercakap dengan suara bergetar. Saya kenal Faizal masa muda, katanya tanpa diminta. Siti Nordiana terdiam. Rayyan bermain di dalam. Hatinya ragu untuk membuka pintu sepenuhnya. Wanita itu sambung, dia pernah ke tempat saya untuk mencari perlindungan. Tapi saya nasihatkan dia supaya jangan bermain dengan yang tak nampak. Nana mahu bertanya, tapi wanita itu hanya hulurkan satu sampul kecil, usang, berdebu, dan hampir reput di hujung. Kalau kamu benar nak tahu, buka ini di tempat Faizal, selalu duduk membaca. Hanya di sana. Kemudian dia berpaling dan berjalan pergi, perlahan seperti bayang. Sampul itu disimpan. Malam itu, selepas Rayyan tidur, dia duduk di kerusi yang selalu Faizal guna di tepi tingkap, kerusi kayu berwarna biru dengan bantal kecil. Di sana dia buka sampul itu. Hanya ada satu kertas nipis dengan tulisan aneh, simbol-simbol yang dia tidak faham. Tapi di bawah sekali, dalam tulisan tangan Faizal sendiri. Kalau kau membaca ini, Nana, maafkan aku.
Aku cuman mahu kamu selamat. Selamat dari apa? Dia pegang kertas itu lama. Tangannya menggigil. Bukan kerana takut, tetapi kerana sontu di dalam dirinya mulai percaya bahawa selama ini dia hanya nampak permukaan. Permukaan kepada satu dunia yang Faizal cuba lindungi dia daripadanya. Dunia yang melibatkan lebih daripada cinta dan pengkhianatan. Sejak malam itu, Rayyan mula bermimpi. Dia sebut nama yang sama setiap kali tidur terganggu, Azwan. Tapi Rayyan tak kenal siapa itu. Tak tahu ibu. Dalam mimpi, dia tengok saya dan senyum. Jawabnya sambil menggambar wajah lelaki berkacamata dengan mata sangat kecil dan bibir yang sentiasa bergerak walau tidak bersuara. Nana tidak beritahu sesiapa. Tapi dalam diam, dia tahu semua ini bukan kebetulan. Fail merah, surat yang hilang, gambar lama, wanita tua, nama yang berulang. Semua sedang menuntun dia ke satu jawapan. Tapi jawapan itu, adakah dia benar-benar mahu tahu? Beberapa minggu kemudian, rumahnya mengalami gangguan kecil. Televisyen menyala sendiri. Lagu lama Faizal berkumandang di radio tanpa dia putar. Gambar mereka berdua yang tergantung di ruang tamu terjatuh walau tiada angin. Setiap kali itu berlaku, Rayyan tenang sahaja. Ayah datang tengok kita, katanya. Dan Nana hanya senyum. Senyum yang menyembunyikan ribuan soalan yang tak terjawab. Dia cuba hidup seperti biasa. Pergi kerja, menyanyi, menjawab temu ramah, berkongsi kata-kata semangat kepada peminat. Tapi dalam hatinya, ada ruang kosong yang makin dalam. Ruang yang tidak dapat diisi dengan lagu atau doa, ruang yang hanya akan terisi jika dia benar-benar memahami apa yang telah berlaku. Tapi adakah dia ingin tahu? Adakah semua ini benar atau hanya bayangan dari hati yang terluka? Malam itu, dia berdiri di hadapan cermin, melihat dirinya sendiri. Mata yang tidak sama seperti dahulu. Wajah yang tidak tahu sama ada sedang sembuh atau sedang tenggelam. Di belakangnya, bayangan kerusi Faizal yang kosong. Dan dalam bayangan itu, seolah-olah seseorang sedang duduk diam, memerhati. Dia berpaling. Tidak sesiapa. Dan untuk seketika, rumah itu terasa terlalu senyap, terlalu tenang. Seolah-olah semuanya sedang menunggu. Menunggu apa? Mungkin satu malam lain dia akan tahu. Atau mungkin tidak pernah.